Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala salata tariqatal muttaqin. Wa ja'ala fiha qura'aini sayyidil mursalin. Wa ruknan min arkanid din. Wa ja'ala fiha jannatal ajilatil muhibbin. وضعننا أسرار الآشقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وإطراته الطاهرين صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Amma ba'd. Pertama-tamanya sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnianya kita dapat mengimarahkan rumah Allah, kita dapat hadir sama-sama berjemaah, kerana solat berjemaah itu dan gandaannya lebih lagi 27 darjat daripada orang yang solat sendirian. Maka peluang inilah yang Allah buka kepada kita untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala di saat umur kita masih lagi berbaki, masih lagi diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengecapi kehidupan ini dengan mengabdikan diri sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyebut tentang ibadat solat, maka ia akan dikaitkan dengan masjid. Maka untuk masuk ke dalam masjid, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan syarat-syarat oleh ulil amri, iaitu kita telah pun lengkap dengan 2 dos vaksin dan telah pun matang dan membawa sejadah yang besar, mengimbas suhu dan dalam keadaan sihat. Ini bertetapan juga dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, la yuridanna mamridun ala musih, yang sakit jangan mendatangi yang sihat. Ini dia dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka dengan itu orang-orang yang sakit tidak digalakkan, kerana la darar wa la dirar, tidak ada sebarang mudarat dan tidak juga ada perbuatan membalas kemudaratan. Maka dengan itu kita mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh ulil amri, mematuhi SOP dengan menjaga jarak. Walaupun di dalam solat itu yang sempurnanya ialah merapatkan saf, tetapi kaedah usul fiqh menyebutkan hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim mengangkat khilaf. Maka dengan itu kita akur dengan apa yang telah ditetapkan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ulil amri. Begitu juga dengan saya, yang telah ditetapkan mesti ada tauliah daripada jaiz untuk menyampaikan ilmu. Mesti lengkap 2 dos vaksin dan juga menyampaikan ilmu mengikut kerangka ahli sunnah wal jamaah. Apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi di dalam kitab Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin, Iza
iza utliqal as-sunnati wal jam'ati wal muradu bihim al-asyairah wal maturidiyah. Apabila diitlaqkan, digunakan lafaz as-sunnah wa jamaah, maka yang dimaksudkan dengan mereka ialah golongan al-asyairah dan al-maturidiyah. Malah Imam Al-Hafiz Muqtada Az-Zubidi menambah, iaitu Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam menyebutkan bahawa akidah Asy'ariyah disepakati oleh kalangan pengikut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi dan Fudala Al-Hanabilah, iaitu orang-orang yang utama dalam mazhab Hambali. Maka kita akur dengan apa yang telah ditetapkan untuk menyampaikan ilmu mengikut kerangka ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila menyentuh tentang syarat-syarat untuk masuk ke dalam masjid, maka terlebih lagi untuk kita memenuhi syarat-syarat dalam kita menunaikan ibadat solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut apa yang telah pun disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama sana'tu hadza lita'tamu bi wa lita'lamu salati. Aku berbuat demikian semata-mata untuk kalian ikuti dan supaya kalian mengetahui solatku. Bagaimana cara yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, untuk kita mendapatkan benar-benar solat yang berkualiti, perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu. Malah, Syekh Ruslan di dalam matan Zubat menyebutkan, faman bi ghairi ilmi ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalan itu tertolak. Kenapa boleh jadi macam tu? Kerana solat ini Allah firmankan di dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kadang-kadang kita melihat orang itu solat, tetapi masih lagi melakukan perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang mungkar. Malah disebut di dalam riwayat At-Tabari dengan sanad yang sahih, man salla salatan lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha min Allah illa bu'da. Barang siapa yang melaksanakan solat, lantas solat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya semakin menjauh dari Allah. Walaupun dia solat, dia melakukan perbuatan keji, sebenarnya dia menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana solat ini, sebagaimana yang disebutkan dalam sanad yang sahih, Imam Ahmad menyebutkan dalam riwayatnya, inna salata la tanfa'u illa man ata'aha. Solat tidaklah bermanfaat, tidak ada manfaat, kecuali jika solat tersebut membuat seseorang menjadi taat, semakin taat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya ibadat solat ini, untuk kita jaga sebenar-benarnya. Dan di dalam solat ini, inna salata fiha salasu khisalin fakullu salatin la yakuna fiha syai'un min hazihil qalahi falaysa bis salah. Dalam solat ada 3 hal, di mana jika 3 hal ini tidak ada, maka tidak disebut sebagai solat. Kalau tak ada 3 ni, walaupun dia dengan takbirnya, dengan qiyamnya, dengan rukuknya, dengan itidalnya, dengan sujudnya, tapi 3 hal ini seandainya tidak ada, maka tidak disebut ianya solat. 3 hal tersebut, yang pertamanya
al-ikhlas. Ikhlas benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita menyembahkan, yang kita sembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mestilah sesuatu yang cantik, sesuatu yang begitu tinggi nilainya, sesuatu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar orang yang mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar kita mendirikan tetapi kita tidak ada sifat raja, iaitu sifat harapan kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadat kita. Yang keduanya wal khasyiyah, iaitu rasa takut. Rasa takut kepada Allah sebenar-benarnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama ada di dalam dewan solat ini ataupun secara mayanya yang menonton, perumpamaan yang selalu saya sebut, kita sebagai orang yang bekerja dengan seseorang, apabila kita melakukan satu pekerjaan, tuan-tuan, lalu majikan kita melihat, memerhatikan setiap gerak-geri kita, agak-agak macam mana perasaan kita? Mesti kita takut. Pasti kita akan menyempurnakan pekerjaan kita itu sebaik mungkin kerana kita sedang diperhatikan. Bagaimana solat yang kita lakukan kita itu sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tuan-tuan, yang dikisahkan apabila berdiri di saf menggigil Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa kamu menggigil wahai Ali? Maka dijawab oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, aku takut tidak dapat menyempurnakan amanah di hadapan Allah Rabbul Jalil. Takut. Inilah orang yang mempunyai ihsan di dalam benak hatinya. Kita pernah mendengar hadis Jibril alaihi salam, di mana Jibril alaihi salam yang menyerupai seorang lelaki-lelaki yang berpakaian putih, tidak ada kesan kotoran pada dirinya, yang begitu tampan datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Ihsan iaitu kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahawa Allah itu sedang melihat kamu. Takut itu, tuan-tuan. Di mana ibadat yang kita persembahkan di hadapan Allah. Kemudiannya yang ketiganya wa zikrullah, iaitu zikir pada Allah. Maka dengan itu di dalam solat ini tidak terputus zikir. Senantiasa kita berzikir kepada Allah SWT. Ikhlas itu sebagaimana yang disebutkan ikhlas, fal ikhlasu ya'muruhu bil ma'ruf, iaitu rasa takut itulah yang mencegah dari kemungkaran, mencegah dari sesuatu yang tidak baik apabila dia melihatnya, sama ada dia mencegah dengan tangannya ataupun dengan tegurannya dan sebagainya. Inilah ciri-ciri orang-orang yang beriman, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak dipersoalkan di akhirat nanti. Cegah setiap kemungkaran yang dia lihat. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang merakamkan di dalam Al-Quran tentang suruhan itu. Kalau kita mengaku kita itu sebagai khairu ummah, iaitu umat yang terbaik, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijatil linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah khairu ummah, umat yang terbaik, yang diutus kepada manusia menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar dan beriman kepada Allah. Maka dengan itu kemungkaran tak boleh kita diamkan. Terutama sekali kemungkaran akidah, tuan-tuan. Kemungkaran akidah ini wajib untuk kita menentang dan membenarkan akidah yang benar-benar, yang sahih. Kerana kalau akidah
ini tidak benar-benar kita mengenali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menyebutkan la tusihul ibadati illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat seseorang itu. Dia semayanglah banyak mana sekalipun, puasalah banyak mana pun, bersedekahlah banyak mana sekalipun, tidak sah ibadat seseorang itu melainkan setelah dia mengenal Tuhan yang berhak disembah. Maka dengan itu kita berakidah dan akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah, yang kita mempelajari tentang sifat-sifat Allah, 50 sifat Allah, 50 sifat yang wajib untuk kita mengetahui, iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang harus bagi Allah. Kemudiannya satu yang mustahil bagi Allah, 41. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil atas Rasul, 1 yang harus, 9, 50. Yang ini nak benar-benar kita mantapkan akidah ini, barulah kita masuk ke dalam ibadat yang kita lakukan itu. Kemudiannya zikir, yang kedua tadi khasyah, rasa takut. Wal khasyatu tanhahu anil munkar. Rasa takut itulah mencegah dari kemungkaran. Kemudiannya zikir, wa zikrul Qur'ani ya'muruhu wa yanha. Sedangkan zikir melalui Al-Quran yang memerintah dan melarang sesuatu. Inilah yang dikatakan solat. Maka dengan itu tuan-tuan, kita takut sebagaimana yang disebut dalam akhir zaman ini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zamani ubadun juhal. Akan berlaku pada akhir zaman ahli ibadat yang jahil. Dia buat ibadat, tetapi dia tak tahu apakah ibadatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya untuk kita mempelajari, kerana apabila kita mengetahui ilmu itu adalah anugerah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang ulul albab, orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Mudah-mudahan kita adalah tergolong di kalangan orang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikut solat contoh yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana Al-Quran yang menyebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, adalah pada demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Contoh ikutan yang baik. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah daku, ikut Nabi. Cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadat yang begitu penting, yang pertama sekali akan dihisap di akhirat nanti. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Maka dengan itulah apabila kita memahami
taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang taat kepada Allah. Man yuti'il rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Inilah tujuan baginda Nabi SAW diutuskan. Adalah untuk menunjukkan kepada kita setiap amalan-amalan agar kita itu berdasarkan apa yang telah ditinggalkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib untuk kita mengikut petunjuk yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai cara yang telah ditunjukkan oleh para ulama kita. Maka dengan itu timbul khilaf di kalangan para imam yang empat, imam mazhab yang empat. Dan adapun khilaf ini bukan sesuatu yang membawa kepada perpecahan, tetapi ia membawa kepada rahmat. Ikhtilafu ummati rahmat. Ikhtilaf umatku merupakan rahmat. Dalam mazhab Syafi'i begini, Hanafi begini, Maliki begini, Hambali begini dan sebagainya. Maka kita mengikut mazhab Syafi'i. Oleh itu kita pelihara solat kita. Kita datang ke rumah Allah. Tadi Masya Allah, Tabarakallah tuan-tuan, kita mendengar suara muazzin tadi tu. Suara azan yang memujuk. Itu lagu yang dipanggil lagu memujuk tuan-tuan. Dipujuk orang, datanglah. Agak-agak sayu tak hati kita dengar suara lantunan muazzin tadi tu. Sebab di masjid-masjid lain ada yang lagu lain. Tapi ini lagu memujuk orang. Pujuk, datanglah kamu. Kerana dia wakil daripada Allah. Allah pujuk kita. Terpujuk hati tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Allahu Rabbi. Rasa nak meleleh air mata kita dengar azan tadi. Dah lama kita tak dengar azan kan? Subhanallah. Mudah-mudahan Allah kekalkanlah jemaah kita ini. Kekalkan untuk buka masjid dan dapat kita melakukan ibadat dengan sesempurnanya. Bersama Tuan Imam. Yang juga membacakan tadi itu di dalam wirid. Satu ayat di dalam surah Al-Tabah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada satu ayat tadi yang baca, yang jarang orang baca dalam wirid. Sesungguhnya telah datang Rasul. Rasul itu datang kepada kamu. Datang kepada kamu. Yang merasakan begitu berat tanggungan yang kamu terima. Dan merasa belas kasihan terhadap kamu dan inginkan kebaikan. Harisun, sirah mubalaghah, yang begitu kasih kepada kamu. Kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan terlebih lagi daripada kita mengasihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terlalu kasih kepada kamu. Inilah yang kita nakkan. Maka dengan itu kita memelihara solat dengan petunjuk yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana barang siapa yang memelihara solat, di dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan, man hafaza 'alaiha kanat lahu nura wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa memeliharanya solat ini, maka solat itu baginya sebagai cahaya, akan naik tuan-tuan. Sebagai cahaya. Bukti dan penyelamat pada hari kiamat. Inilah yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nura wala burhanan wala najah. Dan barang siapa tidak memeliharanya, maka solat itu baginya tidak merupakan cahaya, tidak sebagai bukti, dan tidak pula sebagai penyelamat di akhirat nanti.
Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak memelihara solat pada hari kiamat nanti, dia akan dihimpunkan pada hari kiamat nanti bersama-sama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, walaupun dia solat. Itu sebab rugi kalau kita itu tidak memelihara solat. Ada kisah berlaku di Masjid Nabawi ketika di zaman Nabi SAW. Masuk seorang sahabat Rasulullah, menunaikan ibadat solat, lalu diperhatikan oleh baginda Nabi daripada jauh. Setelah dia menunaikan solat, dia datang bertemu Rasulullah, lalu mengucapkan salam dan dijawab salamnya oleh baginda Nabi SAW. Kemudian Rasulullah menyebut kepadanya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi solat engkau, kerana sesungguhnya engkau belum solat lagi. 3 kali, tuan-tuan. 3 kali Rasulullah suruh dia ulang balik solat, menunjukkan ketidaksempurnaan di dalam solat yang telah dilakukan. Maka dengan itu, satu hadis hasan yang takut kita untuk membacanya ataupun mendengarnya, tuan-tuan, sebagaimana riwayat Ibnu Abi Syaibah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala menyebutkan, inna rajula yusalli 60 sanatan ma tuqbalu lahu salat. Sesungguhnya ada seseorang yang solat selama 60 tahun, maka tidak diterima oleh Allah amalan solatnya selama itu, walau satu solat pun. Lama, tuan-tuan, 60 tahun. Tak diterima satu solat pun. La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Boleh jadi sebabnya dia sempurnakan rukuk, tetapi sujudnya kurang sempurna. Wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Begitu juga sebalik, banyak yang tidak disempurnakan benar-benar. Rugi, tuan-tuan, kalau 60 tahun satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan baginda Nabi SAW menyebutkan, innal awwala ma yuhasabu bihi 'abdul yawmal qiyamati min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Sesungguhnya amal hamba yang pertama sekali akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, dia akan mendapat keberuntungan dan keselamatan. Apabila solatnya rosak, dia akan menyesal dan merasa rugi. Rugi ya? Terasa rugi. Itu sebab kita perlu berhati-hati, perlu mengambil ilmu dengan sebenar-benarnya dalam mempelajari ilmu, dalam kita melakukan ketaatan. Nampak remeh, tuan-tuan. Semayang, semua orang semayang. Semua orang semayang. Tapi apakah sempurna solat yang kita lakukan itu? Itu sebab kita mengucapkan tahniah kepada Masjid An-Nur Temasyagang Glen Mary yang tetap untuk mengimarahkan majlis-majlis ilmu, walaupun di saat PKP, PKPD secara online dan sebagainya. Maka saya menyerulah, tuan-tuan, sama ada yang hadir ataupun yang menonton secara maya, bantulah dengan kita infakkan sedikit rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, kepada pihak masjid ini, untuk kita mengimarahkan rumah Allah SWT dengan majlis-majlis sebegini. Kerana majlis-majlis beginilah yang akan memberi pencerahan kepada kita, agar kita dapat melakukan ibadat sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya yang dituntut oleh syarak, dan sebenar-benarnya mengikut petunjuk yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah SAW, dengan sebenarnya yang kita faham. Inilah yang dikatakan solat. Inilah yang dikatakan solat.
Jadi sebelum ini kita telah pun menceritakan bagaimana untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam solat. Agar kita itu tidak rugi, agar kita itu tidak hilang tumpuan. Memang kekhusyukan itu begitu payah. Apatah lagi ada hadis yang menyebutkan, yaitu kekhusyukan itu telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi solat yang khusyuk itu sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menyebutkan, wa ibadu salatil khusyuk wa hudurul qalbi ma'al qira'ati zikril fahmi. Tiang solat ialah khusyuk. Tiang solat itu ialah khusyuk, iaitu tetap anggota. Bila tetap anggota, tuan-tuan, tidak ada lagi pergerakan selain daripada pergerakan solat. Allahu Akbar. Tak ada lagi dah nak fikir, nak ganggu sana, nak menguap sini. Tak ada dah. Tak ada lagi dah. Itulah tetap anggota. Yang benar-benar. Perumpamaan. Saya selalu bawa perumpamaan, tuan-tuan. Kalau bagaimana kita itu mempunyai perasaan khasyah, takut kepada Allah. Kita waktu sekolah dulu, tuan-tuan. Kita ada buat salah. Kita ni orang berdosa. Kita menghadap Allah membawa begitu banyak dosa. Tetapi kita mengharapkan rahmat Allah, pengampunan daripada Allah. Dan Allah itu innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Jadi waktu sekolah dulu kita buat salah misalnya. Tiba-tiba nama kita dipanggil oleh guru besar. Tuan Bila, Tuan Muazzin, guru besar panggil sebab buat salah. Ketika itu waktu sekolah macam mana, tuan-tuan? Lurus tangan kita tu, tak bergerak-gerak, punya takut. Macam itulah solat kita tu. Takut kita. Itu guru besar. Bukan, ini Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Kemudiannya, dan hadir hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadirkan hati benar-benar yang aku sedang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Hatim Al-Asam. Apabila ditanya, dia mengatakan, apabila tibanya waktu solat, aku berwudu dengan sempurna. Setelah itu aku berjalan ke tempat solat yang ku inginkan. Aku duduk di sana berusaha bersungguh-sungguh menumpukan seluruh anggota tubuhku untuk solat. Kemudian aku berdiri untuk solat. Aku letakkan seolah-olah Kaabah tepat di hadapanku. Titian menuju neraka di bawah kedua telapak kakiku. Syurga di kananku, neraka di kiriku. Malaikat pencabut nyawa di belakangku, dan aku menganggap itulah solat yang terakhir. Ramai orang dah tak boleh solat lagi, tuan-tuan. Hari ini yang dijemput oleh Allah SWT bukan yang otai-otai, yang muda-muda. Mati mengejut. Tiba-tiba aja sesak nafas mati mengejut. Jadi macam mana? Kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak menjaga ibadat solat kita, dan kita tidak mengambil dengan benar-benar ibadat ini sebagai ibadat yang penting, yang boleh merehatkan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar ini untuk pada malam ini, kerana azan akan berkumandang dalam 3 minit lagi. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sedikit pencerahan yang kita buat ini, dan saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, hadirlah ke masjid, solatlah berjemaah, apatah lagi solat subuh, dan akhir pada solat itu iaitu solat isya. Man solal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfil lail. Barang siapa yang mendirikan solat isyak secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan solat sunat separuh malam. Untung, tuan-tuan, solat isyak berjemaah dalam masjid ini. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallaili kullah. Barang siapa yang menunaikan solat subuh secara berjemaah,
seolah-olah dia telah mendirikan solat sunat sepenuh malam. Allah, untung kita datang berjamaah ni, untung. Maka dengan itulah saya menyeru, kerana kita datang ke tempat yang dicintai oleh Allah SWT. Uhabbul biladi ilallahi masajiduha. Bahagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Apabila Allah cinta kepada masjid ini, Allah juga cinta kepada tuan-tuan yang hadir. Seronok tak tuan-tuan? Mendapat cinta dan pandangan daripada Allah SWT. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Bahagian negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Jadi, jangan kita itu mendahulukan pasar. Maka dengan itu, Imam Hatim Al-Asam tadi itu seolah-olah salat terakhir. Sebagaimana Ibnu Majah dalam sunannya menyebutkan, iza qumta fi salatika fasalli muwaddi'. Jika engkau mengerjakan solat, maka solat dah seperti solat orang yang akan berpisah dengan dunia. Seolah-olah ini yang terakhir. Mungkin subuh besok tak bangun lagi. Belum tentu. Tiba-tiba saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita takut. Maka dengan itu tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini mendapat kebaikan, terutamanya buat diri peribadi saya sendiri dan kepada tuan-tuan yang mendengar majlis ini. Mudah-mudahan kita sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT, walaupun dalam keadaan kita itu bermujahadah kepayahan, tetapi yakinlah ganjaran pahala yang Allah beri kepada tuan-tuan dalam keadaan bersusah payah datang ini akan dikira sebagai ganjaran pahala. Kita tutup dengan doa agar Allah SWT mengangkat wabak daripada negara kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sakin sadamata qahmarana min al-jabaruti bi alfafil khafiyatal waridal nazilati min babil malakut hatta natashabbata bi asyalil lurfika wa na'tasima bika min inzali qudratik ya zal minatil kamilati wa rahmatil syamilah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hentikanlah rumpuhan wabak dan bala yang menimpa yang dibawa oleh wakil Tuhan yang maha gagah, yang maha gagah perkasa dengan kelembutan-Mu yang tersembunyi, yang datang dan turun dari pintu kekuasaan-Mu sehingga kami hanya bergantung kepada kelembutan-Mu dan berlindung dengan-Mu daripada penurunan kesan kekuasaan-Mu wabak penyakit ini. Wahai Tuhan yang memiliki kurniaan yang sempurna dan rahmat yang menyeluruh, sesungguhnya Engkau ya Allah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allahumma shif anna wa an jamil muslimina minal bala'i ma la yakshifu ghairu. Ya Allah, hapuskanlah daripada kami dan seluruh kaum muslimin bala bencana yang tidak dapat dihapuskan oleh selain-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.